أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita sama-sama ingin meneruskan surah Yusuf pada juz yang ke-13 pada surah yang ke-12 untuk sama-sama kita melihat apakah pelajaran seterusnya babak-babak dalam kehidupan seorang insan yang dilambung ombak badai kehidupan tetapi tetap berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Selamat sihat ya? Sihat alhamdulillah Ustaz ya. Walau jauh Walaupun di hati dekat. Di dekat masya-Allah. Dan Nabi Yusuf jauh Ustaz ya dari segi rentang masanya betul. Tetapi amat dekat dengan kehidupan kita zaman pandemik ini yang kita harapkan kita dapat terus mengambil pelajaran, baca berulang kali pun saatnya tetap betul, juga dia seperti tak pernah baca ya kerana betul. Apa kerana pelajarannya mungkin ingat babaknya ya betul. Tetapi dari segi pelajarannya itu yang kita ingin ambil pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada sinopsis bagi halaman 245 ini. Cuma kita doa dahulu bersama, iaitu subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Kita lihat kepada sinopsis 245. Bermula daripada ayat 79 hingga 82 kita akan melihat dialog di antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, termasuklah saudara-saudaranya yang berbincang untuk mengarahkan sebahagian besarnya itu kembali bertemu dengan si ayah. Dan kemudian bila mereka balik pada ayat 83 hingga 84, Nabi Yaqub menghadapi karenah anak-anaknya lagi dengan perkataan, dengan perasaan yang menghiburkan. Dan ayat 85 hingga 86, anak-anak Nabi Yaqub berkasar dengan ayahnya yang akan direspon oleh Nabi Yaqub dengan cara yang terbaik yang boleh kita jadikan panduan. Mari sama-sama kita buka halaman 245. Kita mulakan bacaan daripada ayat 79 hingga ayat 82. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar semuanya? Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, menyambung kita halaman 245 pengajian kita dalam surah Yusuf, surah Ahsanal Qasas. Subhanallah, sangat menarik sekali, subhanallah, kisah satu keluarga ini. Semalam pun kita telah berkongsi juga, bermula daripada ayat yang ke-80, 77 antaranya, 78, dan kita nak menyambung ayat yang ke-79 hari ini sehinggalah ayat yang ke-82. Sekira-kiranya Ustaz dalam permulaan ini seolah apa tu nak memilih siapa yang perlu tinggal dan sebagainya. Tengah atur ni, tengah susun. Pasal semalam kita dah tengok bahawa bila ada alat, ada yang kata alat sukatan, ada kata tempat minuman, tapi ada barang yang
ada pada salah seorang barang-barang mereka. Jadi yang yang dijumpai itu kena tahan. Itu dia. Ya, siapa yang kena tahan? Bunyamin. Bunyamin. Jadi ini dia punya dialognya. Okey. Jom kita perhatikan ayat ke-79 hingga ayat yang ke-82. Kita baca sama-sama permulaan ini dengan murattal Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Surahul Azim, gitulah bacaan daripada ayat 79 hingga 82 ya, pada halaman 245 yang menceritakan kepada kita Ustaz ya, tentang bagaimanakah respon daripada Nabi Yusuf alaihi salam ya. Pada kali ini bila abang-abang mereka ini, tapi mereka tak tahu ini adalah Nabi Yusuf. Ya, mereka kalau kita tengok semalam pada halaman 244 ayat yang ke-78 itu, qalu, mereka abang-abang ni kata ya ayyuhal aziz ya. Perkataan ya ayyuhal aziz tu
special Ustaz. Pasal apa? Pasal kita bincang semalam, iaitu inilah pertama kali mereka menggunakan perkataan yang lemah lembut. Subhanallah. Sebelum ni ya abana, Betul. tak ada ya abati pun, ya. Jadi dia memang dah bersifat kasar, ya. Dan kemudian kali ini first time dalam surah Yusuf ini kita bertemu dengan ya ayyuhal aziz, pasal ini dah dalam trouble. Dah ada masalah. Jadi ini perkara yang mereka laksanakan. Jadi jawapan daripada Nabi Yusuf, ya, jawapan daripada Nabi Yusuf, qala ma'adzallah, ya, iaitu apa? Aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami melakukan demikian, bermakna kami orang yang zalim. Jadi Ustaz, ya, itu yang mereka minta apa untuk menukarkan, ya, Bujamin dengan salah seorang daripada abang-abang mereka ini, pasal mereka dah rasa bersalah sangatlah, ya. Tapi Nabi Yusuf kata tadi ma'adzallah dan annakhudha illa man wajadna mata'ana indah. Ya, dia tak tuduh kepada abang-abang dia ni, ya, tetapi dia kata bahawa kami ni tak ambil kalau dah mereka sendiri yang buat peraturan, kan, kalau jumpa barang tersebut maka orang itu yang kena tahan. Jadi mereka tidak akan buat, Nabi Yusuf tidak akan menahan orang lain pula, orang lain yang bersalah, orang lain pula yang ditahan. Inna idzal ladzalimun, ya, sesungguhnya jika kami buat demikian bermakna kami orang yang zalim. Jadi ini adalah bahasa yang lembut daripada Nabi Yusuf alaihi salam, nak menceritakan bahawa sebenarnya kamu adalah pencuri. Boleh dia cakap dah dia mencuri, dialah yang kena tahan. Dia tak cakap begitu. Nabi Yusuf tidak menuduh adik dia mencuri, kan. Dan kalau kita tengok strategi dalam halaman 244 semalam, ialah orang lain yang cakap, aku temu barang tersebut, bukan Nabi Yusuf yang cakap. Jadi di situ adalah istilahnya kaid, ya, iaitu satu perancangan, tapi perancangan untuk berbuat kebaikan, ya. Kerana ada kalau dalam al-Quran ada istilah makar dan juga kaid. Kalau makar memang perancangan untuk membuat kerosakan. Tapi kalau kaid boleh untuk kebaikan, boleh juga untuk keburukan. Seperti mana abang Nabi Yusuf pernah buat perancangan buruk. Si Zulaiha isteri Al-Aziz pernah buat perancangan buruk. Tetapi dalam hal ini Nabi Yusuf berbuat perancangan untuk menemukan balik adik-beradik. Strategi, ya. Jadi ini dibenarkan dalam perbincangan ulama tentang mengapa kita kena ada strategi untuk pastikan buat baik. Ya. Baik, dalam hal ini ayat 80, falamma, maka ketika mereka berputus asa, minhu khalasu najiya, mereka pergi ke satu tempat, mereka najiya ini najwa, mereka bermesyuarat, berbisik-bisik, dan berkatalah kabiruhum, yang paling besar ataupun paling tua di kalangan mereka, alam ta'lamu anna abakum, ya, tidakkah kamu mengetahui, ya, bahawa ayah kita telah memegang janji daripada kita dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf, ya. Jadi apakah yang berlaku? Mereka nama ataupun abang Nabi Yusuf ini yang paling besar, dia kata kita ada perjanjian maustiqam minallah, dan juga wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, ya. Apa maksud farrattum? Dia sebenarnya ada istilah afrata dan juga farrata, ya. Kalau farrata ini telah mensia-siakan, kalau afrata melampau. Jadi di sini sebenarnya apa yang disia-siakan? Sebenarnya apa yang mereka buat pada Nabi Yusuf itu melampau, bukannya mensia-siakan. Sebenarnya yang disia-siakan ini merujuk kembali kepada harapan Nabi Yaqub kepada abang-abang ketika jaga Nabi Yusuf waktu cerita lama ni. Ini cerita lama ni. Pasal mereka bila dah datang ini lebih kurang dah berpuluh-puluh tahun. Ya, dah tak bertemu. Dalam satu riwayat mengatakan sekitar 25 tahun, ada yang kata sampai 30 tahun bahawa mereka tak bertemu dengan Nabi Yusuf, dan cerita ni terbuka kembali. Falan abaraha, ya, mereka ini tidak meninggalkan, ataupun kata abang ini, falan abarahal ard, ya, aku tidak akan meninggalkan bumi ini hatta ya'zanali abi au yahkumallah. Jadi abang ni dah berazam, aku tidak akan tinggalkan bumi ini, aku dah segan dah, aku yang deal dulu, kan. Tapi kali ni tak jadi juga. Wa huwa khairul hakimin, sesungguhnya dialah sebaik-baik pemberi
keputusan. Jadi maksudnya dulu dah buat dah sekali. Dah buat sekali. Ni kali kedua. Kali kedua. Allah. Jadi aku dah menyerah. Betul. Ini adalah tanda-tanda si abang ini mula bertaubat. Belum bertaubat tapi belum 100% lagi. Pasal mereka masih lagi buat perangai, ya. Jadi apakah yang disebut oleh abang ni tadi? Irji'u, baliklah kamu semua, ditinggal, ya. Dan kata pada ayah, ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Abang ni ajar kepada adik-beradiknya ni, bahasa masih kasar lagi, ya abana, bukan ya abati, ya. Inna ibnaka saraqa, ya, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Dia masih bahasa kasar lagi, iaitu anak kamu. Kan, tak ada cakap bahawa adik-beradik ke Bunyamin ke ala kita hari itu, kan. Dia terus dia menggunakan perkataan saraqa, terus saja menuduh mencuri. Itu je maklumat yang mereka ada. Wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Jadi diajarkan kepada mereka, iaitu kami ini bersaksi dengan apa yang kami tahu, dan kami tak tahu lil ghaibi hafidin, iaitu benda yang tak nampak yang kami jaga. Apa yang dijaga sebenarnya nak jaga Bunyamin, tapi yang tak nampaknya kecurian berlaku. Satu, yang keduanya ialah sebenarnya mereka sendiri yang membuat polisi. Polisi pada waktu itu, ya, kan, kalau muka surat 244 Nabi Yusuf tanya, kalau katakan orang tu mencuri, apa balasannya? Dia kata orang tu kena tahan. Rupanya berjumpa dalam beg ataupun barang Bunyamin, memang kena tahan, confirm, kan. Kalau ikut peraturan pada waktu itu mungkin berbeza. Jadi ini perkara yang mereka sampaikan pada ayah mereka, ya, pada Nabi Yaqub. Jadi perkataan ini kasar, Ustaz, ya. Kasar. Dan pada ayat 82 itu, wasalil qaryah. Mereka kata, mereka tak cakap kalau zaman dulu, mereka kata bahawa percayalah kami, kan. Tapi ini dia cakap, abah, tanyalah pada orang qaryah, iaitu orang Mesir, ya, allati kunna fiha, yang kami pergi itu, dan juga puak yang bersama kami daripada Syam itu, yang kami bersama pergi ke Mesir untuk mendapatkan bantuan. Ini anaknya ni pergi suruh ayah pergi cek, kan. Maksudnya di hujung itu, wa inna lasadiqun, masih lagi nak cakap kami ni sebenarnya betul, abah, kan. Jadi kali ini betul tak apa yang mereka cakap? Memang betul. Berbanding kalau dulu mereka cakap benda yang tak betul, bidawin kadzib, kan, dengan darah yang tipu. Jadi dia macam flashback balik, Ustaz. Ini dah selepas beberapa puluh tahun, ya. Dan apakah yang direspon oleh ayah Nabi Yaqub? Itu kita akan lihat separehat, tapi kita nak ulang balik bacaan ayat yang ke 81 sebagai tanda apa? Taubatnya salah seorang daripada abang mereka, dan mereka sudah pun menuju kepada pembaikan. Ayat 81. Baik, terima kasih Ustaz. Kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-81. Menarik, ya. Saya tertarik dalam ayat yang ke satu atas dia tadi, farrattum tadi tu Ustaz. Dia susah sikit nak sebut tu. Ta ni bunyi ke tak? Kan, bunyi ta, itu idgham mutajanisain nama dia. Masukkan bunyi ta ke dalam ta, tapi tak masuk habis, sebab ta ni sifat dia lebih tebal, kan. Dan lebih banyak, jadi dia tak masuk semuanya, tapi maksudnya kat situ ta tu tak bunyi, dia terus kepada ta, idgham mutajanisain, ya. Baik, kita baca ayat 81 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irji'u فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 81, kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah wahai ayah kami sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa di sebalik itu. Ayat ini menjelaskan bahawa si abang yang paling tua itu memberikan cadangan ya apa perkataan yang perlu diucapkan, tetapi dia tak berani dah. Betul. Tak berani dah ustaznya pasal terutama kalau orang yang paling yakin yang berjanji, kalau berkali-kali janji tidak ditepati, akhirnya psikologinya pun akan rasa rendah diri dan takut, kerana ini adalah fitrah yang ada pada setiap manusia. Dan dalam ayat 80-81 ini menjelaskan tentang betapa mereka memberi perhatian sangat kepada si ayah. Masih lagi ada kebaikan maksudnya, degil-degil pun dia ya perangai adik abang-abang Nabi Yusuf ini, tapi masih lagi menghargai kepada si ayah sebagai panduan untuk kita bahawa dalam keluarga kita, dalam kita memimpin, kadang-kadang ada orang degil juga ustaz ya, tetapi insya-Allah ada lagi fitrahnya itu yang perlu disikapi dengan cara terbaik. Bagaimanakah Nabi Yaqub mensikapinya? Kita lihat pada bahagian kedua ustaz ya. Kita lihat dahulu perkataan pilihan pada kali ini, iaitu perkataan hari ini adza ataupun awadza. Perkataan inilah yang digunakan oleh Nabi Yusuf meminta perlindungan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan ini 17 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Nabi Yusuf minta perlindungan agar tidak melakukan kezaliman bila ditawarkan oleh abang-abangnya ya bahawa tolong tukarkan orang lain yang tak bersalah untuk ditahan, tetapi beliau tidak laksanakan. Ma'adallah, aku berlindung dengan Allah. Itulah juga perkataan kita kalau orang ajak ke arah kezaliman. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di antara sunnah saja 10 awal Zulhijjah. Kita hari ini jika tak silap kita pada 3 Zulhijjah. Antaranya yang Allah SWT sebutkan wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka mengingati nama Allah, berzikir kepadanya pada hari-hari yang dimaklumi. Surah Al-Hajj 28 juga seperti yang disabdakan oleh disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Nabi SAW menyatakan dan mengingati Allah pada hari-hari yang dimaklumi, ayyamin ma'lumat, iaitu pada 10 hari awal Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Jadi
Itulah antara zikir yang boleh kita amalkan. Astagfirullah, banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita selalu menghargai kepada Betul, ayyam maklumat betul, ini Ustaz ya, 10 hari terawal Zulhijjah. Betul. Jangan kita terlupa disebabkan oleh haji tak ada Betul, kan, Ustaz. ataupun umrah tak dapat, Betul, ataupun Ustaz. kita duduk kat Malaysia ya. Betul. Maka kita terlupa ini adalah peluang untuk kita menggandakan lagi amalan-amalan kita, terutama bila Allah bersumpah Ustaz ya. Betul, Ustaz. Walayalin ashr Ashr. pada surah Al-Fajr. Al-Fajr. Jadi kita nak sambung Ustaz Baik, dengan tajwid kita. Ya, insya-Allah kita nak melihat hukum tajwid kita pada saat ini. Kita nak kongsikan masih lagi tentang hukum mad. Hukum mad yang selalu saat kita jumpa dalam bacaan Al-Quran, kita tak lari daripada hukum mad ini. Jadi mari kita lihat, iaitulah kita nak melihat hari ini kadar mad. Kadar mad ataupun nama-nama yang boleh kita tengok dalam bab mad ini, ada banyak nama kan yang kita nak kongsikan pada hari ini insya-Allah, iaitulah tentang mad ataupun nama-nama dia al-qasr ataupun mad asli ataupun mad tabi'i. Yang kita nak lihat mad asli contohnya Ustaz ya, dua harakat. Dua harakat antara tanda dia tanda alif ataupun waw ataupun ya yang selalu kita sebut sebelum ini, iaitulah mad asli atau mad tabi'i terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama mad asli harfi, iaitu mad asli yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah. Contohnya dalam surah Taha ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Taha. Tu Taha, mad asli yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah, iaitu mad asli harfi. Taha, dua harakat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua mad asli kalimi, iaitu mad asli yang terdapat pada kalimah-kalimah Al-Quran. Tadi pada permulaan surah, huruf-huruf permulaan surah, yang ini terdapat pada kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Hud ayat yang ke-49, Nuhiha ilaik. Semua ada dekat situ. Ada huruf waw, ada huruf mad waw, ada ya, ada alif. Nu, dua harakat. Hi, dua harakat. Ha, kalau waqaf dua harakat juga, kalau sambung jadi mad jaiz. Jadi itu berkumpul dekat situ alif, waw dan ya. Dan kita belajar hari ini mad asli, iaitu mad asli harfi dan mad asli kalimi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat beri panduan dalam bacaan kita. Antaranya yang perlu beri perhatian dalam permulaan surah tu. Permulaan. Toha tu kan. Tak tahu nak baca macam. Ada yang baca toh saja. Toh. Bismillahirrahmanirrahim. Toh. Dan sampai tak sambung toh le. Contoh saat maksudnya alhamdulillah kini kita dah belajar banyak ni, kita bertemu dan kita belajar banyak sekali. Mudah-mudahan beri pengetahuan sikit sebanyak tambah pada kita insya-Allah. Ya, betul. Dan ini alhamdulillah kita belajar ni Ustaz ya. Sebenarnya bila Taha, Alif Lam Mim kan, kalau tidak orang baca alam je. Alam, kan? Pasal memang ada alam. Betul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi tanpa guru, tanpa ilmu, bacaan kita betul, itu sas. adalah sesuatu yang tak tepat. Kalau ya. jadi imam ke orang Allah pun Allah. mufarakah kan, disebabkan oleh kalau katakan berulang kali, maksudnya ilmu itu bukan qari kan, untuk mengimamkan itu belum awal surah Maryam lagi. Macam mana nak baca ke? Banyak tu kan? kaf, ha, ya, ayat. Kabios ya jadi kan. Masya-Allah. Jadi kita jumpa nanti insya-Allah. Insya-Allah. Dalam bab yang tu insya-Allah. Baik, jadi kita ingin meneruskan bacaan kita daripada ayat 83 hingga 86, menyambung kisah Ustaz ya. Bila si anak ini sudah pun, maksudnya kamera daripada Mesir itu pergi terus ke bumi Syam ya. Dalam transition itu menarik Ustaz ya, pasal tanpa ada beritahu bahawa mereka dah berada kat mana ni kan. Tetapi perancangannya adalah daripada bumi Mesir. Bila si abang beritahu, nanti kamu balik beritahu pada abah bahawa anak engkau abah, anak abah ni pencuri. Dia tak berapa seninya tu. Dia tak macam Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini dia ada kemahiran takwilul ahadith. Satu takbir mimpi, tapi ahadis ini perkataan. Sebabnya kalau kita perasan perkataan Nabi Yusuf ini, dia penuh dengan satu seni, susun atur ya, dan itu adalah kemahiran takwilul ahadith. Dan ia diberikan kepada Nabi Yusuf. Moga-moga kita pun Ustaz ya dapat anugerah itu. Dan syaratnya adalah dengan
dengan seseorang itu sentiasa menjaga Allah. menjadi muhsin, ya, buat yang terbaik dalam kehidupan. Jom kita baca ayat 83 86. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Saya kira bahagian yang kedua ni sangat menggamit Ustaz, Menggamit dan juga menyentuh kerana perasaan Nabi Allah Yaqub, hatta apa sehingga wabdat ainah, Ya. sehingga matanya tu ada banyak pandangan lain, ada kata selaput, ada kata sehingga buta, kerana sedihnya beliau kepada Nabi Allah Yusuf. Dan sekarang ni pula Bunyamin pula tak dapat balik, subhanallah. Jadi mari kita lihat, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-83 sehingga ayat yang ke-86. Kita cuba nahwan ataupun kurdi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kita bacaan daripada ayat 83 hingga 86 Ustaz, ya, menyambung kepada kisah babak yang menggamit perasaan kita bila kita melihat bahawa si anak balik ke Syam, ya, balik ke Syam, dan kemudian pada waktu ini sudah hilang dua. Ya, maksudnya sebelum ini Nabi Yusuf sudah hilang sekitar 30 ataupun berapa 20 tahun lebih itu. Kemudian kali ini dah Bunyamin dah dipinjamkan, maksudnya dibenarkan. Abang ni beritahu tak apa, kami akan jaga elok-elok, ya, janganlah ni. Tetapi
rupanya bukan sekadar Bunyamin, si abangnya Abang pun hilang. hilang pasal ini bukan dekat Ustaz ya. Betul, Ustaz. Kalau sekadar di antara Shah Alam dengan Kuala Lumpur ni bolehlah cari Grab ke Betul, kita Ustaz. pergi kan, tetapi ini di antara Syam dan Mesir Subhanallah. ya, yang beratus-ratus kilometer itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Yakub membalas kepada anaknya yang cakap, kami ni betul, tanyalah pada orang Mesir, tanyalah pada orang Syam yang ikut kami bahawa sebenarnya anakmu ya, anak abah ni pencuri ya, saraqa, telah mencuri. Maka jawapan daripada Nabi Yakub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Perkataan yang sama Ustaz ya. Nun 30 tahun yang lepas ini, kamu ni ya, semua apa yang kamu buat ini kamu rasa betul ya. Taswil ataupun sawwalat ini adalah rasa justified ya, bahawa semua benda betul yang kamu buat walaupun benda itu adalah salah. Tapi cabarannya Ustaz ni, kalau dulu benda tu memang salah, Betul. yang sekarang ni benda yang betul tetapi sudah tidak dipercayai oleh si ayah, apatah lagi bila Bunyamin anaknya itu pun diambil ya, hilang dalam kehidupan. Jadi ini sebagai satu trauma, satu kesedihan yang melampau kepada Nabi Yakub. Maka apakah jawapan Nabi Yakub lagi? Fasabrun jamil. Sama macam 30 tahun fasabrun jamil. sama Ustaz. Masya-Allah. Fasabrun jamil, iaitu ini fasabrun jamil ni bukan ayat lengkap Ustaz ya. Maksudnya kerana terlampau sedih sampai dah tak boleh cakap full, cakap penuh keindahan ataupun sabar yang indah. Nabi Yakub tidak marah, tak naklah tanya lagi dah pasal apa, pasal kalau 30 tahun lepas pun sama, sekarang ni jadi sekali. Betul. Ya. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, moga-moga Allah akan memberi kepadaku segala-galanya. Maksudnya datangkan balik semua ini. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia amat mengetahui, amat bijaksana. Mengetahui apa yang kamu tak tahu, sesungguhnya dia amat bijaksana menyusun segala-galanya yang engkau tak tahu ataupun aku sendiri pun tak tahu. Jadi positifnya Nabi Yakub ketika berhadapan dengan berita amat sedih. Betul, dah bagi anak pergi main, hilang. Bagi anak pergi Mesir berjalan ambil bantuan pun hilang kan. Jadi ini amat mengecewakan, amat menyedihkan. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yakub, tak nak banyak cakap, wa tawalla anfum, dia berpaling ya, wa qala ya, jadi anak-anaknya salah seorang daripadanya bercakap ataupun Nabi Yakub bercakap ya asafa ala Yusuf. Allahu akbar. Apa maksud ya asafa? Ini ada kaitan juga dengan Nabi Yusuf itu daripada perkataan asafa Ustaz ya. Asafa ini adalah satu kesedihan, satu kemurungan, sedih yang melampau tapi tak boleh balas. Dia kalau marah ataupun kalau marah dia tadi sedih campur marah ya. Tapi kalau marah biasa dia istilahnya ghaid ataupun ghadab. Yang itu kita boleh balas. Yang ini dah tak boleh balas. Macam mana nak pergi tanya orang Mesir, pergi tanya orang, tanya pun ada apa? Dah anak tu hilang dan anak itu kalau diletakkan dekat Mesir itu bukannya duduk dekat istana lagi. Ini kalau ditahan penjenayah kena jadi hamba. Ya, jadi maksudnya si Bunyamin akan jadi hamba di satu daerah padahal sebelumnya adalah anak yang merdeka. Lebih kurang macam dia kena jadi buruh lah kan ya. Padahal dah elok-elok dekat Syam tersebut. Maka wabiyaddat ainah, apa yang berlaku kepada mata Nabi Yakub kerana banyak menangis, banyak dia bersendirian Ustaz, duduk seorang begitu. Wabiyaddat ainah, iaitu matanya jadi putih, iaitu ada katarak ya, yang berlaku pada matanya minal huzn, kerana kesedihan, fa huwa kadhim, iaitu dia amat menahan marah campur sedih ni Ustaz, dia lain macam. Betul Ustaz. Ya, itu sebabnya dia kalau emosi kita tak stabil, dia memberi kesan kepada fizikal kita. Termasuklah tadi mata, degupan jantung bertambah, orang sakit jantung macam-macam. Ini adalah ayat perubatan sebenarnya yang perlu kita zaman ini tuan-tuan sekalian kena jaga emosi. Ya. Jaga emosi ini salah satu caranya ialah Nabi Yakub ingat kepada Allah, kalau tidak rasanya dah bunuh diri pun. Dah bunuh diri dah. Nabi Yakub masih lagi ada rasa sedih tersebut. Nabi Muhammad pun ada rasa sedih ketika kepergian anaknya Ibrahim. Tetapi perlu kembali kepada Allah SWT. Jadi apa respon si anak bila ayah dah bersendirian kan? Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya.
Perkataan-perkataan dalam ayat 85 ini Ustaz semua banyak pelik-pelik. Ya. Ya. Betul. Pasal bila pelik-pelik maksudnya ialah anak ini sedang pelik ataupun terkejut. Ha? Ha kan. Kan. Allah, demi Allah, engkau ni asyik nak cakap pasal Yusuf je. Kan. Walaupun dah lama. Walaupun dah lama. Jadi nak cerita ni anak ni kurang ajar. Betul. Kan. Tak Ayah mati, tengah tak sedih. mati. Dia pergi dia sambil terkejut, sambil menyakiti si ayah itu, hatta takuna harada, sanggup dia cakap, nanti abah nanti sakit, takuna minal halikin, meninggal nanti. Ini ayat 85. Tallah taftau ya, dan juga harada ni perkataan yang jarang ada dalam Quran. Betul. Nak menunjukkan si anak ini pelik, terkejut kepada si ayah pasal Yusuf lagi. Asyik Yusuf aja, lebih kurang begitulah Ustaz ya. Nak cerita ni si anak ni memang tak puas hati, masih lagi ingatkan dia dah berubahlah bila dia dah buat silap dengan Bunyamin, tapi masih lagi ada baki. Maka bila anaknya ni kacau kata pada Nabi Yaqub ketika dia bersendirian itu, maka Nabi Yaqub membaca ayat ataupun bercakap ayat 86 Ustaz. Ustaz boleh baca sekali lagi Ustaz? Baik Ustaz, subhanallah. Betapa mendalam kasih seorang ayah. Ayah. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, begitu kenangkan keringat dan barangkali masih berharap Nabi Allah Yusuf tu ada lagi. Betul. Itu yang makin sedih dah macam tu subhanallah. Pasal dia tengok bahawa baju bidamin kadzib ini macam tak betul ini, tapi ayah kan dia tak nak bash si anak pasal dia tak ada bukti. Betul. Ya. Baik. Doanya apa? Okey, kita baca yang ke-86 Ustaz ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Nabi Yaqub berjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ada perkataan dua Ustaz ya. Yes, Bathi wa huzni. Bathi ini maksudnya kesusahan, kesedihan jangka masa panjang. Kisah Nabi Yusuf dah lama sangat itu, masih lagi Nabi Yaqub cakap ashku, aku ini mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Kesedihan yang panjang berpuluh-puluh tahun itu, wa huzni, kesedihan kerana Bunyamin dan abangnya itu hilang. Ya, ditinggalkan ataupun kena tahan di Mesir itu. Jadi sedihnya itu beliau mengadu kepada Allah, dan aku mengetahui sesungguhnya daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Jadi Nabi Yaqub yakin bahawa Allah ni tahu macam-macam, ya, kamu tak tahu. Subhanallah. Ada sesuatu, ya, tetapi aku mengadu pada Allah jelah, kan. Kau tak payahlah kacau aku, kau nak kata aku sakit ke apa ke, tak apa. Aku ngadu pada Allah. Allah tahu macam mana selesaikan handle perkara ini. Jadi apabila Nabi Yaqub amat sedih, marah, ya, tapi tak balas dengan berletih tersebut, adakah terus Nabi Yaqub marah, terus Nabi Yaqub sedih? Kita sambung Ustaz pada hari esok insya-Allah. Kita lihat resolusi halaman 245. Iaitu yang pertama, bina strategi agar kebaikan berjaya dan tidak melakukan kezaliman. Ini yang kita belajar daripada Nabi Yusuf. Kena ada strategi untuk buat kebaikan. Yang pertama, terus bersabar dan positif dengan apa yang berlaku seperti Nabi Yaqub, dan juga apabila marah berpaling dan berubah agar tidak bertambah rosak keadaan sebagaimana Nabi Yaqub berpaling wa tawalla, ya, daripada anak-anaknya agar tidak menambahkan lagi kemarahan. Kita doa pada Allah Ustaz. Baik, masih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu, anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Menjaga tutur kami kepada kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Menjaga perkataan kami, perbuatan kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang kini sedang diuji dengan kesihatannya ya Allah. Ya arhamar rahimin, lindungi kami ya Allah daripada wabak ini ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar masyarakat kita selalu apabila menghadapi cabaran mental, cabaran ujian hidup ini selalu mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Yaqub ini. Ashku bathi wa huzni. Doa ini yang kita ingin bina, yang ingin kita sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, kempen untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang bersama membina masyarakat yang kuat emosinya walaupun ada ujian, dengan kembali kepada Allah, bukan hanya kembali kepada manusia, bergantung pada manusia. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga esok pagi, dan kita akan ikuti episod seterusnya bagaimana Nabi Yaqub adakah terus marah kepada anak-anaknya yang mengecewakannya. Kita jaga keselamatan kesihatan tuan-tuan ya, pastikan vaksin tuan-tuan diperoleh, dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang sudah pun mendaftar, dah dapat tarikh, belum dapat tarikh, boleh berhubung dengan pegawai-pegawai yang berkaitan agar kita dapat membina herd immunity dan tawakal kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita berapa lama lagi Ustaz ya kita nak haji di tanah Allah. Kita Mekah, lebih kurang dalam 6 hari menuju Yaumul Arafah. Dan hampir 7 hari untuk bertemu dengan Aidil Adha. Jadi kita kena ambil peluang Ustaz. 10 hari ini banyak zikir, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana berlipat-lipat ganda ganjaran Ustaz untuk 10 hari akhir. Kita jumpa lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.